Assalamualaikum dan salam sejahtera. Berita tengah hari edisi 23 Mei 2020, anda bersama saya, Syuhaida Arifin. Baik, berita tengah hari kami mulakan dengan kisah menyayat hati ini. Seorang wanita warga emas ditemui mati di kediamannya dipercayai dibunuh anaknya yang mempunyai masalah mental. Dalam kejadian di Kampung Payalahar Kepah, Kepala Batas Pulau Pinang pukul 11.30 malam tadi, mangsa 90 tahun ditemui terbaring di ruang tamu dengan keadaan muka berlumuran darah. Ketua Polis Daerah Seberang Perai ACP Nur Zaini Muhammad Nur berkata, berdasarkan siasatan awal, berlaku salah faham antara mangsa dan anak keduanya yang dipercayai berlarutan dari pagi semalam. Keadaan menjadi lebih tegang dan anaknya 50 tahun yang dipercayai hilang kawalan telah memukul muka ibunya dengan topi keledar dan tongkat mangsa. Suspek dipercayai mengalami kemurungan dan berada dalam keadaan halusinasi. Sebelum mendakwa, dia perlu membunuh ibunya untuk mengatasi semua masalahnya. Mayat mangsa dibawa ke Hospital Seberang Jaya untuk bedah siasat dan kes akan disiasat di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Ini pula tragedi menjelang Aidilfitri. Dua sepupu maut setelah motosikal yang ditunggangi mereka terbabas di Kampung Jubakar Darat, Tumpat. Dalam kejadian sekitar pukul 5 pagi itu, Syahriman Yusof 19 tahun dan Aiman Saifuddin Zakaria 18 tahun dipercayai meninggal dunia di lokasi kejadian kerana mengalami kecederaan parah di kepala. Menurut bapa Syahriman, Yusof Awang, dia mengetahui kejadian berkenaan 10 minit selepas kejadian menerusi rakan anaknya. Sebelum kejadian kira-kira 12.30 malam tadi, Syahriman ada memberitahunya ingin keluar bersama sepupu untuk ke rumah rakan bagi memikat burung. Tapi masa dia nak keluar dengan sepupu dia pun, saya sempatlah tegur dia, tanya nak keluar dengan siapa. Dia balik taruh motor. Kata, ni dengan kawan. Memang, saya tahulah, sepupu lah memang tu. Jadi, dah tak apalah, jalan baik-baik lah, kata. Beliau ditemui pemberita di perkarangan Unit Forensik Hospital Tumpat. Sementara itu, Ketua Polis Daerah Tumpat Superintendent Abdul Rashid Mat Daud ketika dihubungi mengesahkan kejadian terbabit. Baiklah, kita ke perkembangan aliran trafik di beberapa lebuhraya utama. Aliran trafik plus dilaporkan berlaku penurunan kenderaan berbanding semalam. Bagaimanapun, kenderaan sesak di beberapa lokasi susulan sekatan jalan raya dilakukan PDRM bertujuan menyekat pergerakan rentas negeri. Bagi mendapat gambaran lebih jelas aliran trafik semasa, kita berlintas langsung bersama wartawan Jalbanta Robert di Pusat Pemantauan Trafik Persada Plus di Subang. Baik, terima kasih Syuhada di Angkasa Puri. Saya kini berada di Pusat Pemantauan Trafik Persada Plus di Subang. Berbaki satu hari saja lagi kita akan menyambut perayaan Aidilfitri. Keadaan trafik nampaknya masih lagi sibuk meskipun tiada perjalanan rentas negeri dibenarkan. Di belakang saya paparan CCTV semasa menunjukkan kesesakan melalui lebuh raya Ilit di persimpangan Bandar Serinia arah ke selatan. Ini disebabkan oleh sekatan jalan raya atau SJR oleh pihak polis. Dan di kawasan Simpang Pulai di Johor arah selatan juga ada kemalangan melibatkan sebuah kenderaan yang terbabas. Muatannya berada di lorong kecemasan, ia tidak mengganggu mana-mana lorong utama dan trafik lancar di sini. Selain itu, sekatan jalan raya juga dilaporkan di kawasan Tol Sungai Besi dan juga di Plaza Tol Duta NKVE. Bagi mengulas perkembangan lanjut trafik di lebuh raya bersama dengan saya, Ketua Kecemerlangan Operasi Plus, Encik Muhammad Yusof Aziz. Jadi Encik boleh terangkan bagaimana status trafik terkini di sepanjang lebuh raya Plus? Baik, alhamdulillah sebenarnya daripada pemantauan kami semenjak pagi tadi, malam tadi setakat ini pergerakan trafik utara ke selatan keseluruhan lebuh raya Plus adalah lancar dan terkawal. Kalau dari segi total trafik juga kalau dibandingkan trafik semalam dengan sehari sebelum semalam, trafik telah menunjukkan kadar sedikit penurunan lah sebenarnya untuk pergerakan trafik utara dan ke selatan sebenarnya. Jadi semalam pihak Plus ada melancarkan satu ejen digital chatbot Putri. Hari ini difahamkan ada juga membuat tempahan secara online untuk mendapatkan makanan di beberapa lokasi terpilih sekitar lebuh raya. Boleh terangkan tak?
Baik, ini adalah satu inisiatif baru juga sebenarnya yang diperkenalkan oleh Plush untuk memberi kemudahan kepada pengguna apabila ingin melalui perjalanan melalui Plush ya. Pra pesanan ini adalah satu inisiatif di mana pelanggan boleh membuat pesanan awal sebelum masuk ke lebuh raya. Ada 3 sebenarnya kawasan yang sekarang ini kita guna pakai untuk pra pesanan ini dalam keadaan yang sekarang ini. 2 di Dengkil, kawasan rehat dan rawat Dengkil, dan juga di Rawang, juga di restoran Jejantas Sungai Buloh. Pelanggan boleh membuat tempahan melalui kita punya Plus app ataupun kita punya website. Boleh masuk ke situ, ada link dia untuk membuat pertambahan. Okey, terima kasih Encik atas maklumat tersebut. Jadi petugas Plus baik di pusat kawalan ataupun di Plus Ronda di kawasan lapangan merupakan antara wira barisan hadapan yang perlu kita hargai. Mereka siap sedia memastikan keselamatan pengguna pada 24 jam sehari. Anda boleh ikuti mereka di laman Twitter @plustraffic atau hubungi talian hotline 1800 8800 untuk mendapatkan informasi terkini. Sekian dari saya dari Persada Plus buat masa sekarang. Untuk perkembangan selanjutnya kembali bersama Syuhada di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Gilberta. Di Pulau Pinang, sekatan jalan raya tetap dilakukan di sempadan negeri itu, antaranya di Plaza Tol Juru. Bagi mengetahui perkembangan semasa, terus saja bersama Rizauddin Ruslan. Baik, terima kasih rakan Soga Syuhada di Angkasa Puri bersiaran secara langsung dari Plaza Tol Juru di Pulau Pinang. Kami bawakan kepada anda perkembangan terkini aliran trafik di sini memandangkan esok hari umat Islam di seluruh Malaysia khususnya bakal menyambut perayaan Aidilfitri. Dan berdasarkan tinjauan saya seawal pukul 12 tengah hari di Plaza Tol ini, aliran masuk kenderaan di kedua-dua arah sama ada di bahagian utara maupun selatan disifatkan begitu terkawal dan tidak berlaku sebarang kesesakan meskipun kita bakal menyambut Hari Raya Aidilfitri pada esok hari ini. Mungkin disebabkan oleh rakyat Malaysia mula sedar akan penguasaan larangan merentas negeri yang dilaksanakan oleh kerajaan bagi memastikan rantaian penularan COVID-19 dapat dihentikan ketika Aidilfitri. Dan jika anda dapat lihat di belakang saya ketika ini, pertambahan kenderaan dan juga berlaku sedikit kesesakan bukanlah disebabkan oleh pertambahan kenderaan di Plaza Tol ini. Sebaliknya, ini adalah disebabkan oleh sekatan jalan raya yang dilakukan oleh pihak polis Diraja Malaysia bagi memastikan tiada individu melakukan pergerakan rentas negeri ketika Aidilfitri ini. Dan berdasarkan maklumat yang baru saya terima daripada Plus Malaysia, jumlah aliran kenderaan di Pulau Pinang, di aliran masuk Plaza Tol ini pada hari semalam jumlahnya tidak begitu banyak dan ia disebabkan begitu terkawal dan rendah. Sebaliknya pada hari ini juga bermula pukul 6 pagi hingga 12 tengah hari tadi, jumlah kenderaan yang dicatatkan adalah sekitar 3,000 kenderaan sahaja. Ia disifatkan begitu rendah dan adalah jumlah yang terkawal. Alhamdulillah, semua rakyat Malaysia mula patuh akan perintah larangan rentas negeri yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan. Dan juga suka untuk saya ingatkan di sini, pihak polis Diraja Malaysia turut melakukan sekatan di Plaza Tol ini bermula semalam pada pukul 4 petang semalam hingga 29 hari bulan Mei pada pukul 8 pagi nanti. Ia bagi memastikan tiada individu-individu yang cuba melakukan pergerakan rentas negeri ketika Aidilfitri. Dan berdasarkan maklumat yang saya terima, antara SOP yang dilaksanakan oleh pihak polis adalah cuba untuk mengenal pasti tiada individu melakukan pergerakan rentas negeri dengan memeriksa kenderaan mereka. Sekiranya mereka didapati cuba melanggar arahan ini, mereka akan dikeluarkan kompaun berjumlah RM1,000 sebelum selain diarahkan untuk berpatah balik. Dan pada 19 Mei lalu, pada hari Selasa lalu, Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Shahabuddin Abdul Manan turut memberi arahan kepada semua rakyat di luar Pulau Pinang supaya tidak melakukan perjalanan masuk ke negeri ini kerana pihak polis tidak akan berkompromi dengan sebarang kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Kompaun sebanyak RM1,000 akan dikeluarkan dan mereka turut diarahkan berpatah balik. Jadi suka untuk saya ingatkan di sini kepada semua rakyat Malaysia, terus patuh perintah yang telah dikeluarkan oleh kerajaan, stay at home dan jangan cuba sesekali untuk melakukan pergerakan rentas negeri bagi menyambut Aidilfitri. Sekian sahaja dari kami langsung dari Pulau Pinang. Teruskan dengan kami pada pukul 3 petang nanti. Kembali semula ke rakan Soga Syuhada di Angkasa Puri. Silakan. Terima kasih Rizauddin Ruslan dengan perkembangan trafik dari Pulau Pinang.
Di Kelantan, aliran trafik di pintu masuk utama ke negeri itu berjalan lancar. Kita terus sahaja bersama Majidah Ismail di Gua Musang untuk perkembangannya. Jangan kelik lawe, jangan kelik lawe, jangan kelik lawe, jangan kelik lawe. Itu antara baik-baik lagu daerah Kelantan yang sedang hangat dibunyikan di corong-corong radio ketika ini bagi melarang orang Kelantan khususnya balik ke Kelantan yang berada di Lembah Kelang. Sebenarnya Syu, saya berada di SJR di sempadan Pahan Kelantan, iaitu di Tanah Putih di Gua Musang yang merupakan pintu masuk utama ke negeri ini. Dan sebenarnya selain daripada di sini, di jajahan Gua Musang ini terdapat satu lagi SJR, iaitu di Jalan Lojing. Saya pasti yang selain daripada itu di Pasir Putih, di Jeli dan juga di Pasir Mas Rantau Panjang. Sebenarnya anda dapat saksikan sendiri di belakang saya ini merupakan frontline ataupun petugas barisan hadapan yang berada di sini sejak 18 Mac yang lalu selepas PKP dilaksanakan di seluruh negara akibat pandemik COVID-19 yang melanda di seluruh dunia sebenarnya. Jadi di sini selain daripada pintu masuk di perantau-perantau yang pulang dari Lembah Kelang akan disaring oleh pejabat kesihatan berada di dalam stesen penguatkuasa Jabatan Pengangkutan Jalan, khususnya mereka yang datang dari zon merah. Jadi selepas pemeriksaan kesihatan dilakukan dan sekiranya mereka didapati positif COVID-19, mereka akan menjalani prosedur SOP seperti biasa. Jadi sebenarnya hasil tinjauan kami ketika ini waktu tengah hari merupakan waktu kemuncak perantau akan pulang ke kampung halaman, dan sebenarnya 2 hari sebelum ini telah ada perantau yang telah pulang ke Kelantan dan lebih apabila melihat sendiri ataupun memerhatikan sendiri hanya 80% kurang berbanding dengan lebaran sebelum ini kerana PKPB, dan mereka memang akur kepada perintah ataupun larangan supaya tidak balik beraya ke kampung halaman bagi mengelak daripada jangkitan ataupun penularan COVID-19 kepada masyarakat ataupun keluarga mereka sendiri. Jadi sebenarnya banyak lagi laluan-laluan tikus. Seperti di jajahan Gua Musang sendiri, terdapat 2 laluan ataupun lorong tikus yang ditutup oleh pihak polis bagi memastikan tiada kenderaan ataupun pengguna dari Lembah Kelang ataupun dari luar Kelantan menggunakan lorong tikus tersebut. Jadi saya kira ini yang dapat saya kongsikan dari Gua Musang untuk mendapatkan info terkini mengenai aliran trafik di Kelantan. Bersama saya sekali lagi dalam Berita Wilayah jam 5 petang nanti. Kembali kepada Syu di Angkasa Puri. Silakan Syu. Baik, terima kasih Majidah Ismail dengan perkembangan trafik dari Kelantan. Sambutan Aidilfitri dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat turut menyaksikan Terminal Bersepadu Selatan TBS lengang. Untuk itu, bagi melihat suasana berbeza di TBS berbanding tahun-tahun sebelumnya, kita terus sahaja bersama wartawan Fairuz Ghazali. Syuhaida, episod warga kota pulang berhari raya di kampung di Terminal Bersepadu Selatan TBS ini menyaksikan tidak kurang kelainannya, di mana mereka sama juga seperti semalam keadaan lengang, dan dapat kita lihat di sini norma baharu ataupun kebiasaan baharu, di mana kalau dulunya berpusu-pusu tempat ini, namun keadaan hari ini seperti anda lihat sangat lengang, hanya kehadiran 2-3 orang daripada pukul 10 pagi tadi yang kami sampai di sini. Dan juga sedikit informasi yang boleh saya kongsikan daripada pihak TBS. Menurut mereka kalau dahulunya pada Hari Raya Aidilfitri pada musim perayaan mereka menerima lebih 25,000 penumpang pada satu hari, namun pada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ini mereka mengehadkan penumpang kepada 300 orang, iaitu dengan trip perjalanan sebanyak 60 trip berbanding 960 trip perjalanan satu hari di sepanjang musim perayaan pada tahun-tahun lalu. Selain itu, selain ujian saringan suhu, kehadiran anggota PDRM juga kelihatan untuk memeriksa surat kebenaran merentas negeri.
Dan juga saya dijangkakan keadaan ini akan berterusan sehingga tamat perintah kawalan pergerakan, dan juga walaupun kita dapat lihat penurunan drastik ini, maksudnya penumpang yang sangat berkurang ini, ia menunjukkan rakyat Akor sememangnya dengan SOP dan mengikut perintah kawalan pergerakan bersyarat. Saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan, Syuhaida. Terima kasih. Baik, terima kasih Fairuz Ghazali dengan perkembangan tersebut. Sementara itu, tinjauan wartawan Ravindran Shanmugam ke lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur KLIA mendapati pintu utama negara itu menjadi tumpuan warga asing untuk pulang ke negara asal. Pihak Malaysia Airports Holding Berhad MAHB memastikan kawalan kesihatan dan keselamatan yang ketat. Hanya penumpang dengan tiket penerbangan atau pas masuk yang sah dibenarkan masuk ke terminal ini. Manakala pengiring penumpang pula sama sekali tidak dibenarkan masuk ke terminal ini. Pemangku Pengurus Besar Kanan Malaysia Airports Sepang Sdn Berhad, Muhammad Arif vaksin booster 5 serangkai saya ya. Seronok rasanya dapat membesar dengan sihat. Sambutan Hari Raya Aidilfitri kali ini pastinya berbeza berbanding tahun-tahun sebelumnya. Pelbagai perkara perlu dipatuhi semestinya lain daripada kelaziman biasa bagi meraikan Hari Mulia. Tidak meriahkan raya tanpa semua amalan biasa yang kita lakukan sebelum ini. Wartawan Syuhada Hashim menyediakan laporan ini. Bergemar suara takbir di angkasa. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM telah mengeluarkan satu garis panduan lengkap untuk sambutan Hari Raya Aidilfitri pada tahun ini. Disebabkan perhimpunan ramai tidak dibenarkan, segala aktiviti lazim ketika lebaran disarankan agar dibuat bersama keluarga sahaja. Ada sesuatu yang menarik yang kita rasakan di sini, walaupun kita semua tidak dapat berkunjung ke masjid untuk menunaikan solat Aidilfitri, tetapi Allah sebenarnya memberi ruang untuk kita menjadikan ataupun mentransformkan rumah kita sebagai masjid dalam kalangan ahli keluarga kita. Selain solat sunat Aidilfitri, takbir raya juga lebih indah dibuat di dalam rumah sendiri. Harus juga diingatkan, hanya masjid tertentu yang dibenarkan untuk melakukan solat sunat Aidilfitri terhad dengan jemaah yang berdaftar serta mengikut SOP yang ditetapkan. Ialah dalam hidup kita ni kalau nak selamat, ikut nasihat dan garis panduan serta arahan. InsyaAllah kalau katakan 30 sampai-sampai dah penuh dah. Kalau malah masjid tanya pula,
nama tak ada, minta maaf cik. Jangan kita macam tersinggung kan. Dalam suasana sekarang bukan mereka nakkan perkara ni berlaku, tetapi itulah pilihan yang terbaik yang ada. Apabila tidak boleh pulang ke kampung halaman untuk menziarahi pusara ahli keluarga, upacara tahlil dan bacaan doa boleh dibuat bersama keluarga. Garis panduan tersebut merupakan langkah terbaik supaya masyarakat lebih berhati-hati dan cakna dalam melindungi diri dan keluarga daripada jangkitan COVID-19. Sambutan Aidilfitri pada tahun ini dalam norma baharu. Kita sepatutnya berbangga kerana kita dapat merasai pengalaman ini yang merupakan sejarah di seluruh dunia. Yang penting, kena ikut saranan kerajaan. Tak perlu pergi kubur. Jangan buat rumah terbuka. Apatah lagi, pulang ke kampung halaman. Sama-sama kita hapuskan COVID-19. Jangan penting diri. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Syuhada Hashim, laporan JAKIM untuk RTM. Anakmu pergi mencurah. Saban tahun menjelang 1 Syawal, ramai beratur panjang untuk mendapatkan pelbagai jenis lemang. Namun keadaannya berbeza tahun ini. Dengan pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan bersyarat, gerai-gerai lemang tidak lagi dibuka sehingga lewat malam. Bagaimanapun ia bukan penghalang buat pengusaha lemang, sebaliknya menjadi lubuk rezeki buat mereka apabila meraih peningkatan jualan sehingga 60% dalam tempoh 3 minggu pertama bulan Ramadan. Wartawan Aisyah Muhammad Yatim melaporkan. Sama ada mengusahakannya secara pandu lalu mahupun membuat khidmat penghantaran ke rumah, prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan kerajaan perlu diaplikasi secara serius. Ia termasuk mengehadkan jumlah pekerja seperti yang dipraktikkan di Gerai Lemang Pak Ali di Ulu Klang, Selangor. Dalam satu masa tak boleh ramai orang ke macam mana? Tak boleh ramai orang lah. Pekerja pun tak banyak. Orang ini. Biasa ramai lagi. Oh, sekarang berapa orang kakak tetapkan? 8 orang. 8 buat delivery juga? Delivery ada. Petaling, Kota Damansara, Shah Alam, yang jauh lah. Kakak sini dia. Pengusaha lemang opah kita di Jalan Klang Lama turut menyediakan ruang khas beratur buat pelanggan agar penjarakan sosial dipatuhi. Meski tidak mengambil tepahan secara dalam talian, Mat Saleh Yaakob yang mengusahakan lemang terkenal ini giat menggunakan media sosial sebagai platform mempromosi juadah tersebut. Abang ada berapa ramai pekerja? Saya berdua saja. Berdua je? Oh, jadi tak ada masalah dari segi penjarakan sosial ke apa tak ada? Masalah. Jadi saya semua dah buat. Nanti besok saya akan hubung kain merah, tip merah tu. Hanya dia. Pelanggan turut berpuas hati dengan kawalan rapi yang dibuat demi keselamatan bersama. Sebab customer pun tak datang sekali ramai. Kalau ramai kita ada ahad macam 1 meter kan. Bagi kita ni sakit virus COVID pun bahaya ni bukan ada buat vaksin lagi ni. Buat vaksin diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri safe untuk diri kita sendiri, alhamdulillah. Kalau kita main tentang korona memang payah sebenarnya kan. Kalau rasa nak duduk 2 minggu boleh lah. Bagi penyelia lemang Kona Ori Taman Datuk Harun, Muhammad Kamal Jamali, selain peniaga, pelanggan perlu mengamalkan disiplin diri. Saya sebagai penjaga kawasan ni, saya akan panggil rela. Tak lebih daripada 20 orang. Sebab apa kita ikut cara-cara SOP kerajaan tentukan lah. Kita tak boleh suka-suka nak serbu, tak boleh. Kita akan panggil rela 2 orang bertugas. Kita akan bagi 20 orang. Jarak tu memang ada lah. Sebab 1 meter satu orang. Pada masa sama, peniaga perlu memastikan proses membakar lemang dilakukan secara terkawal dan masa sama operasi mengikut waktu yang dibenarkan. Aisyah Muhammad Yatim, RTM.
Baik, kita balik ke sedikit perkembangan luar negara. Mayat terjatuh di atas kereta. Itu pengalaman seorang penduduk Pakistan susulan tragedi pesawat terhempas semalam. Menurut Raja Amjad, beliau ketika itu sedang memandu di bandar Karachi. Pesawat berkenaan terhempas di bangunan di kawasan paling sibuk. उसमें से एक गाड़ी मेरी गाड़ी के ऊपर गिरी। मेरी गाड़ी की 3 डोर लॉक हो गई, एक मेरा वाला डोर खुला। उसमें मैंने पहले अपने बंदों को निकाला फौरी तौर पर बाहर, उसके बाद मैंने निकाला। ऊपर जो जहाज़ के अंदर से बंदा बाहर था, उसकी दोनों टांगें जख्मी थी, बाकी वो ठीक था, बिल्कुल ठीक थी और जिंदा भी था और बोल भी रहा था। उसने मुझे कहा मुझे बचाओ। मैंने बड़ा जोर लगाया, खींचा, लेकिन उसकी टांगें बुरी तरह फंसी हुई थी। Sayap Airbus A320 berkenaan merempuh bumbung bangunan manakala badan pesawat berselerak di kawasan perumahan yang berdekatan lapangan terbang. Menurut seorang anggota bomba, terdapat beberapa mayat yang masih berada di kerusi dengan memakai tali pinggang keledar dan ada yang memakai topeng oksigen. Kementerian Kesihatan Pakistan mengesahkan 97 orang maut manakala 2 lagi selamat. Salah seorang terselamat dikenali sebagai Zafar Masud yang merupakan Presiden Bank of Punjab. Kita balik pula ke perkembangan sukan. Presiden Majlis Paralimpik Malaysia MPM Datuk Seri Meggaddi Syahriman Zaharuddin membidas tindakan pengerusi Lembaga Pengelola Persekutuan Sukan Para ASEAN APSF Michael Barredo dari Filipina yang membatalkan mesyuarat tergempar lembaga itu pada saat akhir. Mesyuarat sidang video yang sepatutnya berlangsung semalam bagi memutuskan hala tuju penganjuran Sukan Para ASEAN 2020 selepas kerajaan Filipina mengambil keputusan membatalkan terus tamasya itu. Datuk Seri Meggaddi Syahriman ketika ditemui berkata tindakan Barredo seolah-olah mengenepikan kehendak 10 negara ahli yang mahukan keputusan segera agar perancangan awal negara ahli dapat dilakukan. Ia berdasarkan keputusan Presiden Jawatankuasa Paralimpik Thailand, Cutinan Birombakti yang menawarkan diri menganjurkan tamasya itu Disember ini pada skala minima sebaik pandemik COVID-19 terkawal. Kami akan support sesiapa yang nak ambil alih. Tapi mesyuarat pada hari ini harus dilakukan, harus ditetapkan. So, bila Michael Barredo iaitu Chairman Board of Governance APSF decide to send an urgent email saying that to cancel the meeting or postpone, saya sangat marah. Saya kata ini dia dah tak relevan lagi. So kita buat keputusan bukan kerana dia, keputusan sudah datang dari semua pihak. Datuk Seri Megat berkata pihaknya telah pun mendesak agar mesyuarat dilakukan selewat-lewatnya minggu hadapan. Berita tengah hari edisi Sabtu 23 Mei 2020 berakhir di sini. Ingat, pergerakan rentas negeri tanpa kebenaran merupakan kesalahan yang boleh dikenakan tindakan undang-undang. Raikan Aidilfitri dengan norma baharu. Saya Syuhaidah Arifin. Assalamualaikum. Selamat menyambut Hari Raya Aidilfitri.